Assalamualaikum guys. Kali ini aku ingin menceritakan misteri laluan Bukit Song Miri. Kalau disebut Bukit Song, pasti pertama yang terlintas di dalam benak fikiran anda adalah kisah-kisah seram dan misteri yang sering kali berlaku di kawasan bukit berkenaan. Kalau di Pahang, Lebuh Raya Karak dan Jalan Karak, nama sememangnya sinonim dengan kisah seram dan mistik. Begitu juga halnya dengan sebuah kawasan yang tidak kurang keras lingkungannya dan merupakan kawasan paling digeruni oleh sesiapa sahaja melaluinya, terutama apabila waktu malam. Laluan Bukit Song yang dimaksudkan terletak di antara laluan Miri, Lambir dan tidak begitu jelas tentang asal Bukit Song tersebut mendapat namanya. Ada beberapa pendapat dari warga tempatan mengatakan Bukit Song itu mendapat nama dari seorang ketua etnik yang mula-mula meneroka kawasan bukit berkenaan. Ada juga mengatakan bukit tersebut mendapat nama dari bunyi teruan seakan-akan bunyi song dari kenderaan yang melalui kawasan bukit tersebut. Walau apa pun kisah bagaimana bukit tersebut mendapat nama, bukit tersebut tetap menyimpan kisahnya sendiri, sehingga ada yang mendakwa tidak jauh dari kawasan bukit berkenaan terdapat kubur lama masyarakat etnik yang pernah mendiami kawasan berkenaan. Sejauh mana dakwaan berkenaan tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dinyatakan di mana titik sebenar di kawasan Bukit Song yang betul-betul keras, atau lebih senang disebut berhantu atau berpuaka, kerana boleh dikatakan sepanjang laluan kawasan Bukit Song tersebut memang mempunyai kisah-kisah mistik dan misterinya sendiri, seperti mana yang pernah dialami oleh beberapa orang melalui kawasan itu. Seperti kawan saya ceritanya pada tahun 2006. Semasa itu kawan saya dengan keluarga dia baru balik dari berkenung. Mereka balik pada waktu malam, jam 12 lebih macam tu, tengah malam. Lepas itu pada suatu malam itu, masa mereka balik, mereka naik Bukit Song. Mereka naik dia dengan bapa dia, mak dia, adik-beradik dia naik. Masa tu mereka tengah follow satu lori dari belakang. Masa itu tahun 2005, masa tu belum ada belum macam jalan sekarang ada yang paling beliau tu. Masa itu hutan. Masa mereka naik suatu kawasan tu, masa tu ada cerun. Mereka naik, lepas satu bapa dia memandu dekat kawasan bukit tu. Lepas tu bapa dia ternampak satu bayangan lembaga keluar dari parit, merangkak keluar parit macam ni. Lepas tu bapa dia tengoklah, terkejut. Masa tu bapa dia terkejut sangat sampai dia mengelak
dan mereka pun kemenangan sampai kereta kawan saya terbalik. Semualah mereka semua selamat, syukur mereka selamat. Mereka kemenangan karena gara-gara lembaga itu yang keluar dari parit. Kawan saya pun ada cakap, dia pun ada nampak benda itu keluar dari parit. Sebab masa mereka naik bukit tu, lori, belakang lori mereka follow, lepas lori itu dah jauh sikit, tiba-tiba ada sesuatu keluar dari parit dekat Bukit Song. Dia menangkap, lepas tu mereka cuba elak, lepas tu mereka pun sikit lagi mereka nak jatuh bawah. Syukur alhamdulillah selamat. Itu untuk mereka yang tidak bernasib baik akan terjumpa benda tu. Tak semua dapat berjumpa. Sebenarnya saya dah tengok lah satu kisah lagi ni. Itu tadi cerita kawan saya ni, cerita dari seorang pemandu lori trailer yang pernah diceritakan oleh orang lama dan berlaku pada sekitar tahun 80-an, di mana menurut kisahnya seorang pemandu trailer berbangsa Cina yang pada ketika itu dalam perjalanan dari Bintulu ke Bandar Miri membawa trailer yang diisi muatan. Ketika sampai ke Selekoh Tajam, berhampiran kawasan sawah, pemandu tersebut seperti biasa akan menekan minyak trailer berkenaan untuk menaiki kawasan laluan curam menuju ke bukit. Deruan enjin diesel lori trailer berkenaan memecah kesunyian malam di kawasan tersebut, dan ketika pemandu Cina tadi sedang leka memandu naiki bukit, beliau hampir terbabas ke bahu jalan apabila terlihat lembaga seorang wanita dengan pakaian lusuh berwarna putih penuhi lumpur dengan wajah yang hodoh sedang berdiri di tepi tingkap sebelahnya, walhal lorinya yang pada ketika itu sedang bergerak. Akibat ketakutan, lori trailer yang dimandunya hampir menanggah tebing bukit. Banyak lagi kisah-kisah seram. Tengok makhluk kawasan ini memang agresif pada hari-hari tentu. Tengoklah pada nasib seorang itu, mereka boleh mengganggu hingga seorang itu kemelangan. Itu dah bahayanya makhluk halus di kawasan itu. Pemandu Cina itu tadi kemelangan melanggar bukit, dinding bukit. Lepas tu ada lagi banyak lagi kisah-kisah seram yang pernah terjadi di kawasan laluan Bukit Song, Rambir yang pernah didiami oleh sebilangan warga Miri yang menggunakan laluan tersebut sebelum adanya laluan baru pesisir pantai seperti sekarang ini untuk ke Bintulu dan seterusnya ke selatan Sarawak. Dulu semua orang guna jalan itu, tiada jalan pilihan, tiada jalan bekam, yang jalan baru itu tiada. Semua orang guna jalan Bukit Song untuk ke Bintulu, ke Mukah, ke Sibu, semua pakai jalan itu. Jalan itu memang jauh lah, sebab kalau jalan itu dari Miri, kalau saya pergi ke Mukah mengambil masa 9 jam. Kalau jalan Bekam, Bintulu, Belengian cuma 4 jam. Okey, itulah kisah dekat Bukit Song. Kawasan ini memang kerap kemelangan maut kawasan tu. Bukan kerap lah, kadang-kadang lah.
Itu saja cerita dari saya tentang kisah Bukit Song yang menyimpan penuh perkara mistik dan misteri. Tapi sekarang ini syukurlah tiada lagi kebelangan maut seperti dulu. Sekarang ini okey dah. Mungkin jalan itu mereka sudah cuci. Okey, itu saja dari saya. Sehul. Jangan lupa lihat lagi kisah seterusnya. Jangan biarkan dia di seluruh dunia. Misteri. Sebelum kita melangkah kaki ke rumah, kita amalkanlah berdoa untuk keselamatan kita. Berdoalah mengikut kepercayaan masing-masing. Dalam Islam, bacalah Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. InsyaAllah selamat dalam perjalanan.